Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Saya Muhammad Syibli Zahir bin Azmi mewakili dari kumpulan saya untuk memberi beberapa patah penghargaan kepada yang terlibat dalam membantu kami menjayakan kajian ini ataupun tugasan ini. Pertama sekali bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi kesihatan kepada kita semua untuk menyelesaikan kajian ini. Dalam menyelesaikan kajian ini, tidak lupa juga kepada pensyarah Profesor Madya Dr. Abdul Manan bin Muhammad banyak memberi sokongan dan dorongan dalam menjayakan tugasan ini. Harapan kami dengan hasil kajian ini mampu dijadikan bahan bacaan dalam menambah ilmu serba sedikit mengenai rahsia pensyariatan solat dan hubung kait terhadap sains perubatan. Semoga dengan usaha ini kita semua mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kalam ini dengan memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah alhamdulillah. Rahsia pensyariatan solat. Solat merupakan rukun Islam yang kedua, yang mana solat fardu 5 waktu diwajibkan ke atas semua umat Islam. Di samping itu juga, kajian ini dilaksanakan bertujuan membongkarkan rahsia pensyariatan solat dari sudut sains perubatan. Topik ini dikaji bertujuan mengenal pasti kebaikan setiap pergerakan dalam solat, yang mana kebaikan terhadap mental dan hubung kait antara solat dan kebersihan diri. Bagi menguatkan lagi kajian ini, bahan ilmiah yang terdapat di perpustakaan dan hasil rujukan dari laman sesawang juga menjadi sumber rujukan utama. Dalam kajian, apa yang penting adalah kita dapat buka minda masyarakat bahawa adanya kebaikan solat terhadap kesihatan fizikal maupun rohani. Kesimpulannya, di sebalik pensyariatan solat, Allah menciptakan manfaat dari sudut sains perubatan yang mana banyak memberi manfaat kepada umat Islam. Baiklah, di sini ada beberapa objektif yang telah kami sepakat. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif. Pertama sekali adalah mengkaji kebaikan setiap pergerakan dalam solat dari sudut sains perubatan. Yang kedua adalah kami ingin mengkaji kebaikan solat terhadap kesihatan mental individu. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, adalah mengkaji impak kepada individu jika meninggalkan solat dari sudut sains perubatan mengikut waktu solat yang ditetapkan, iaitu pada awal waktu solat. Kajian sains yang boleh kita kaitkan dengan kebaikan terhadap solat terhadap kesihatan mental antaranya ialah kajian elektroencephalogram dalam solat, yang mana kajian ini berlaku apabila semasa solat seorang Muslim itu perlu berhenti seketika pada posisi tertentu sebelum bertukar dari satu posisi kepada posisi yang lain. Semasa tumaninah pula, seseorang itu dijagakan akan berada dalam keadaan tenang. Dan di dalam kajian ini, isyarat otak kita orang Muslim yang mendirikan solat telah dirakam dan dianalisakan. Selain itu, terdapat 2 kajian saintifik telah dilakukan. Antaranya ialah kajian yang pertama melibatkan perubahan isyarat otak semasa tumaninah, manakala kajian yang kedua pula ialah mengkaji kesan keseluruhan solat kepada isyarat otak. Terusnya, kelebihan solat terhadap kesihatan mental individu, iaitu mengamalkan tabiat lazim sempurna atau sebaliknya ke atas komposisi badan semasa solat, iaitu ketika solat anggota badan saling bersentuhan dan menyebabkan adanya pengaliran cas-cas elektrik antara satu sama lain. Ini terbukti berdasarkan fakta bahawa tisu hidup dalam badan kita ini terdiri daripada ion-ion positif dan negatif. Dengan ini penyakit yang berkaitan dengan jantung, stres, darah tinggi dapat dielakkan serta menjadi badan lebih bertenaga dan stabil dari segi emosi selepas solat.
Kebaikan setiap pergerakan di dalam salat menurut sains perubatan. Yang pertama adalah berdiri tegak, yakni qiyam. Berdiri tegak ataupun qiyam merupakan permulaan senaman kepada pernafasan, pencernaan dan tulang. Yang kedua, takbir. Takbir merupakan aktiviti mengangkat tangan dan meregangkannya sehingga rongga dada mengembang seperti paru-paru. Ia juga dianggap sebagai latihan pernafasan awal kepada paru-paru yang merupakan alat untuk kita bernafas. Yang ketiga, rukuk. Rukuk memudahkan pengaliran darah dan limfa ke bahagian leher. Aliran akan berjalan lebih lancar apabila rukuk dilakukan dengan betul, iaitu meletakkan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Yang keempat, sujud. Sujud mampu melancarkan peredaran darah bagi mengelakkan buasir. Letakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga. Ia akan mengepal limfa dari ketiak ke leher. Dan yang terakhir adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar peluh oleh kerana pelipat paha dan betis bertemu sehingga mengelakkan daripada sebarang komplikasi. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan tentang kajian isu semasa berkaitan dengan tajuk kami. Ialah yang pertama, isu pengabaian solat dalam kalangan remaja. Yang mana hari ini berlaku adalah masalah apabila tiada sebarang pergerakan secara optimatik, yakni aktiviti dalam solat mempunyai kebaikan dan menjadi faktor semangat kerohanian dalam diri. Solat juga menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu meninggalkan perkara-perkara yang keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi apabila peribadi unggul seperti ini terbentuk melalui solat, dan masyarakat akan menjadi aman dan harmoni. Saya akan sambung berkaitan isu semasa, di mana kebelakangan ini lebih ramai remaja yang mengambil mudah tentang kebaikan yang ada pada setiap perbuatan dalam solat, sehingga ada yang tidak melakukan perbuatan tersebut dengan baik. Malah lebih teruk lagi, ada yang meninggalkan terus solat tersebut. Walhal dalam solat mempunyai banyak penawar penyakit, sama ada penyakit berkaitan tentang fizikal dan juga mental. Disebabkan itu, ramai remaja yang masih tersekat di dalam masalah mental seperti kemurungan. Kemurungan yang sering melanda manusia dapat diubati dengan solat. Ini kerana solat mempunyai zikir, di mana jika zikir itu dilakukan secara khusyuk, maka ia mampu mendamaikan hati, kata Daniel Zainal Abidin tahun 2009. Jadi tajuk yang telah saya pilih bagi menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh kita adalah mengkaji impak kepada individu jika meninggalkan solat dari sudut sains perubatan mengikut waktu solat. Jadi yang pertama adalah solat subuh. Individu yang meninggalkan solat subuh akan menghadapi masalah dari segi rezeki dan komunikasi. Menurut kajian sains, pada waktu subuh, alam berada dalam keadaan spektrum biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi thyroid manusia. Jadi yang seterusnya adalah perbahasan tentang solat zuhur. Mereka yang selalu meninggalkan solat zuhur akan menghadapi masalah sistem pencernaan dalam badan dan juga mengalami masalah emosi. Pada waktu tergelincirnya matahari, warna alam berubah kepada warna kuning. Spektrum ini mempengaruhi perut dan sistem pencernaan manusia. Secara tidak sedar, solat merupakan satu senaman bagi kita umat Islam. Setiap pergerakan solat itu dapat membantu merehatkan otot-otot yang bekerja sepanjang masa, seperti sistem pencernaan kita. Sekiranya semua organ-organ dan sistem yang berada di dalam badan kita berfungsi dengan baik, kita akan merasa lebih sihat dan ceria. Emosi kita akan lebih stabil dan kita dapat teruskan aktiviti harian dengan lebih tenang dan ceria. Yang seterusnya ialah solat asar. Orang yang meninggalkan solat asar akan mengalami masalah organ tubuh dan daya kreativitinya yang berkurang. Pada waktu asar, warna alam berubah dari warna kuning ke arah warna oren. Yang seterusnya ialah kebaikan ketika mana kita sembahyang waktu solat maghrib. Individu yang meninggalkan solat maghrib lebih cenderung untuk mengalami gangguan daripada jin dan iblis. Itu solat isyak. Yang meninggalkan solat isyak akan sering merasa gelisah dan tidak tenteram. Hal ini kerana pada waktu isyak warna alam berubah menjadi nila dan kemudian menjadi gelap. Spektrum alam ini
membawa atau mempunyai rahsia dari segi ketenteraman dan kedamaian dalam hati manusia, kerana ia mengontrol keseluruhan otak manusia. Akan menutup perbincangan ini dengan membincangkan rumusan berkaitan rahsia persyariatan solat ini, yang mana sudah kita tahu bahawa persyariatan solat ini memberi banyak kebaikan kepada seseorang individu tersebut, sama ada dari segi fizikal, mental dan juga kerohanian. Kajian menunjukkan pergerakan-pergerakan di dalam solat memberi banyak impak yang baik kepada sistem badan manusia. Selain itu, kajian juga menunjukkan seseorang individu akan mempunyai masalah dari segi kesihatan, fizikal, mental dan juga kerohanian apabila meninggalkan solat. Dan akhir sekali, kajian menunjukkan seseorang individu akan mempunyai masalah mental apabila meninggalkan solat tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan isu-isu semasa yang telah terjadi pada hari ini di kalangan remaja. Itu sahaja daripada saya. Syukran.